Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب بسير الفاتحة. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, dan saya muliakan para pendengar di live ini. InsyaAllah kita sambung lagi setiap daripada pagi subuh ni. InsyaAllah setiap bulan Ramadan kita akan bacakan, kita namakan tazkirah pendek ataupun tazkirah ringkas yang membicarakan tentang hadis-hadis kelebihan di bulan Ramadan. Yang saya muliakan keluarga saya yang ada di hadapan ni, terutama bunda saya, semoga Allah beri afiah berpanjangan insyaAllah. Alhamdulillah, sebelum ini sebenarnya saya masih lagi hendak bahas tentang hadis pertama lagi. Saya mohon maaf, mungkin kita tak masuk hadis kedua sebab kita buat ringkas saja live ni. Panjang syarah para ulama kita tentang hadis yang pertama. Kita boleh rujuk balik pada live yang pertama kita sebelum ni, yang mana sebahagian para ulama meletakkan tentang pada awal hadis ini, para ulama mengatakan kebanyakannya Nabi SAW menasihatkan kita untuk memperbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Jadi saya membaca sedikit syarahan daripada Syekhul Hadis Maulana Zakaria Akan-Dahlawi rahimahullahu ta'ala di bahagian belakang ni. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin illa anqal. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang memberi makan kepada yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan memberi tempat bermalam kepada musafir, maka Allah Ta'ala akan melindunginya daripada huru-hara pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain ini, hadis yang menguatkan, menceritakan tentang hadis ataupun menguatkan hadis yang diriwayatkan pada awal ini, yang mana Syekhul Hadis Kutubul Akhtab Maulana Zakaria telah mendatangkan lagi satu hadis yang menyatakan bahawa Nabi sebut sesiapa saja yang beri makan kepada mereka yang lapar. Para ulama mengatakan memberi makan pada mereka yang lapar ini, pertama jelas bahawa mereka memang lapar. Yang kedua ada zon, sangkaan kita bahawa dia memerlukan makanan kerana mereka lapar, maka tergolong dalam hadis ini. Dan para ulama mengatakan juga di dalam hadis ini Nabi sebut dan memberi pakaian kepada mereka yang telanjang. Maksud telanjang kat sini bukanlah telanjang bulat kita boleh jumpa, tak. Para ulama mengatakan memberi pakaian pada mereka yang memerlukan pakaian, mungkin pakaian dah lusuh dan sebagainya. Dan Nabi sebut memberi tempat
bermalam kepada musafir, maka Allah Ta'ala akan melindunginya daripada huru-hara pada hari kiamat. 3 jenis golongan ini para ulama kata memberi makan pada mereka yang lapar, memberi pakaian bagi mereka yang memerlukan pakaian, dan juga memberi tempat tinggal ataupun tempat berteduh bagi musafir, yakni orang yang dalam perjalanan. Maka Nabi meletakkan bahawa Allah Ta'ala, ganjarannya Allah Ta'ala akan melindunginya pada huru-hara pada hari kiamat. Ulama kata 3 amalan ini khusus. Nabi sebut dalam hadis jelas. Mereka 3 kategori yang dimuatkan ataupun diletakkan di dalam hadis ini, Nabi sebut ketiga-tiganya mengenai sedekah. Dan ketiga-tiga ini mendatangkan apa? Keselamatan besok kita di akhirat nanti. Para ulama mengatakan di akhirat nanti tidak ada di mana huru-haranya di hari kiamat, tidak ada bayangan semasa di dunia ni, tak dapat bayang macam mana huru-hara di akhirat. Dan para ulama mengatakan begitu hebat huru-hara di akhirat ni, banyaklah di dalam naqal hadis-hadis Nabi SAW dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat ni. Secara umumnya kita tahu yang mana para ulama mengatakan tidak ada orang yang boleh selamat melainkan mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ataupun di antara kategori mereka yang diselamatkan oleh Allah di akhirat nanti, di hari huru-haranya nanti, yakni di akhirat, adalah 3 golongan ini. Maka para ulama kata kalau tak mampu kita menjadi mereka yang di antara yang dikategorikan oleh baginda Nabi SAW, maka kita mudahkan urusan orang lain jika mereka mampu untuk memberikan. Sebagai contoh, saya dimaklumkan, baru ni saya sendiri lihat waktu saya datang di madrasah, telah berlangsunglah orang kata apa, sedikit bantuan pihak madrasah ada buat kan. Jadi ini satu perkara yang baik. Maka ini tergolong dalam mereka yang akan selamat di akhirat nanti. Ni jadi janji baginda Nabi SAW. Nabi ni kita tahu wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni tidak sesekali mengatakan ataupun perbuatannya, baik fi qawlihi wa fi'lihi wa takrihi Nabi, semuanya daripada sudut perkataan, perbuatan dan diamnya Nabi, semuanya bukan daripada dasar hawa nafsu. Semuanya datang in huwa illa wahyu yuha, melainkan semuanya telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 golongan ini kita doa sama-sama supaya di bulan Ramadan ni Allah Ta'ala pilih kita. Dan juga Maulana Zakaria menakalkan Hadrat Yahya Barmaki rahimahullahu ta'ala menghadiahkan kepada Hadrat Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala sebanyak 1000 dirham setiap bulan. Maka Hadrat Sufyan selalu berdoa dalam sujudnya, Ya Allah, Yahya telah menyelesaikan segala keperluan duniaku, maka engkau selesaikanlah segala keperluan akhiratnya. Apabila Yahya meninggal dunia, maka ada orang yang telah melihatnya dalam mimpi dan bertanya kepadanya, apakah yang telah berlaku kepadamu? Beliau menjawab, melalui doa-doa Sufyan, aku telah diampunkan. Para ulama mengatakan di sini dinakalkan kisah para ulama, di mana di antara Sayyidina ataupun Imam Yahya, seorang ulama ataupun digelarkan sufi pada zamannya, dan juga seorang ulama dan juga sufi, yakni Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala. Kalau kita banyak baca tentang sejarah para a'immah, para ulama, khususnya dalam bidang tasawuf, kita akan kenal nama-nama ni. Maka para ulama mengatakan di dalam kisah ini dinyatakan bahawa Sufyan memudahkan urusan Sayyidina Yahya ni, Imam Yahya ni, dengan apa? Sering memberi sedekah ataupun infak. Kalau di antara ulama ni, kalau boleh kita tidak menggunakan istilah sedekah, sebaik-baiknya kita menggunakan istilah hadiah. Sebab para ulama ni bila mereka memberikan suatu benda kepada yang orang yang lebih tinggi pada dia, kebanyakan para ulama tidak sebut dengan sedekah tapi dengan hadiah. Nak bahas sedekah dengan hadiah tu panjanglah. Tapi di sini para ulama kata melalui kisah ini kita tahu bahawa bila Yahya rahimahullahu ta'ala meninggal dunia, maka ada orang yang telah melihatnya dalam mimpi dan bertanya kepadanya, apakah yang telah berlaku kepadamu? Maksudnya di sini kebanyakan para ulama terdahulu apabila mereka meninggal dunia,
kebanyakannya lah boleh dikatakan kebanyakan yang bermimpi berjumpa dengan ulama yang setelah mereka meninggal dunia adalah di kalangan anak murid mereka. Ustaz, kenapa zaman sekarang ni kita bila tok guru meninggal kita payah nak mimpi tok guru? Sebab kita ni kurang ta'aluk, kurang hub, cinta kepada para masyayikh kita. Orang dulu ni kebanyakan mereka ini senang untuk bermimpi dengan guru-guru mereka. Sebab apa? Kecintaan mereka kepada guru-guru mereka terhadap dan juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat dalam kisah-kisah para ulama terdahulu, sirah-sirah para ulama terdahulu, mereka mudah untuk bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Mimpi ini para ulama kata kebanyakannya adalah kerana datang kecintaan. Kita ni kadang-kadang mimpi dapat kereta baru kan, padahal tak dapat pun. Sebab apa? Kecintaan kita pada kereta lebih pada benda lain. Kita selalu mimpi dapat rumah besar kan, dapat bini barulah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dalam hati kita cinta pada perkara tadi. Menyebabkan para ulama kata sehingga terbawa dalam mimpi-mimpi kita. Para ulama terdahulu mereka tidak selera dengan perkara-perkara yang seperti mana kita di akhir zaman ni selalu kita cintakan. Mereka lebih cinta kepada a'immah, para alim ulama dan juga para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah anugerahkan di dalam mimpi-mimpi mereka mampu melihat. So kita pada akhir zaman ni kalau dengar cerita-cerita macam ni, boleh ke Ustaz? Sebenarnya boleh. Soalnya sebab kita ni mungkin di akhir zaman ni payah untuk jumpa para ulama terdahulu. Di dalam mimpi orang ini tadi tidak dinyatakan siapa, dia mengatakan bahawa dia bertanya terhadap Yahya, Imam Yahya ni, bagaimana keadaan kamu? Maka kata Yahya, aku telah melalui doa-doa Sufyan, yakni Sufyan Al-Thawri, aku telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia apa? Keadaan dia di akhirat selamat. Kerana apa? Doa-doa orang yang telah diberi sedekah. So para ulama mengatakan doa mereka yang mendapatkan ataupun yang diberikan sedekah tadi ataupun infak ataupun hadiah kita, doa mereka ini sangat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka yang mendapat keperluan ataupun yang dihadiahkan, mereka berhajat pada barang yang kita hadiahkan pada mereka. Jadi bila mereka menerima hadiah ini, maka para ulama mengatakan akan datanglah bibit-bibit di dalam hati mereka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa mereka yang susah ini, mereka yang tidak putus harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyukuri nikmat terhadap apa yang diberikan kepada mereka, maka doa mereka ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para ulama mengatakan jikalau kita ini diberi peluang oleh Allah Taala dengan diluaskan rezeki kita, apabila kita berinfak, bersedekah, berhadiah pada orang lain, maka disunatkan bagi kita untuk memohon doa pada mereka. Pertama para ulama kata kenapa kena mohon doa daripada orang yang kita beri, sedangkan dia ni lebih rendah. Ini para ulama kata disebabkan kerana hati kita ini ada orang kata apa, sifat-sifat mazmumah, menyebabkan bahawa kita tidak dapat doa-doa mereka. Para ulama kata dengan memberi sedekah ini kita boleh dapat sifat tawadhu' dan juga doa daripada mereka yang diberikan sedekah ini dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita memperbanyakkan sedekah dan kita minta doa daripada mereka, tolong doakan saya, Allah Ta'ala beri kesihatan pada saya. Dan juga saya kongsikan di dalam beberapa kitab lain, antara dia kitab dalam Fadailul Sadaqah, antara manfaat sedekah ini ulama kata ada dua perkara. Sabit dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Yang pertama, sedekah ini boleh mengangkat bala. Yang kedua, sedekah ini boleh mengangkat kesakitan kita. Maksud dia apa? Dengan asbab sedekah ini Allah Ta'ala akan mendatangkan syifa kepada kita. Sebab tu para ulama kata sunat untuk kita minta doa daripada mereka yang kita berikan sesuatu padanya. Ni ada soalan ni, Ustaz, betul ke siapa dapat mengucap kalimah la ilaha illallah pada akhir kalamnya Allah beri ganjaran syurga? Ya, betul. Di dalam hadis baginda Nabi SAW terbit dalam beberapa kitab hadis, antara dia Muntakhab Hadis karangan Maulana Yusuf Akan-Dahlawi rahimahullahu taala. Diriwayatkan satu hadis baginda Nabi SAW, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya
Akhir kalam ni di akhir perkataan dia. Dia tidak sebut perkataan lain melainkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ulama bahas dakhala ini, maksud dakhala ni apa? Dia telah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab perkataan dia. Dan mereka yang dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya, maka dikira sebagai kematian dia adalah kematian husnul khatimah. Saya nak baca sedikit lagi riwayat. Selepas itu Rasulullah SAW telah beritahu kelebihan memberi orang makan untuk berbuka puasa. Dalam satu riwayat lain terdapat hadis, sesiapa yang memberi makan untuk berbuka puasa Ramadan daripada sumber rezeki yang halal, maka malaikat akan menghantarkan kepadanya rahmat pada malam-malam Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar. Jibril alaihi salam akan datang bersalam dengannya. Tanda orang yang disalami oleh Jibril alaihi salam adalah hatinya menjadi sayu dan air matanya akan mengalir. Ni satu lagi hadis baginda Nabi. Nabi sebut dalam riwayat yang dinakalkan oleh Syekhul Hadis ini, sesiapa memberi makan untuk berbuka puasa Ramadan. Di sini dikhususkan untuk puasa Ramadan, bukan puasa-puasa sunat lain. Daripada sumber rezeki yang halal. Maksud rezeki yang halal ini diyakini bahawa sumbernya adalah daripada sumber yang halalan. Diyakin. Maka ganjaran dia apa? Kata Nabi, maka malaikat akan menghantarkan kepadanya rahmat. Apa maksud menghantarkan rahmat di sini? Para ulama mengatakan Allah Ta'ala akan campakkan di dalam hatinya ketenangan. Itu pertama. Yang kedua, akan dicampakkan di dalam hatinya kasih sayang. Kasih sayang apa? Pertama, kasih sayangnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablu minallah, dan kasih sayang di sesama manusia akan bertambah, hablu minan nas. Dan yang ketiga, rahmat ini juga bermaksud apa? Dipermudahkan setiap urusannya. Dan pada malam Lailatul Qadar, para ulama mengatakan rahmat juga bagi mereka yang memberikan. Antara fadilat mereka yang memberikan orang lain untuk berbuka puasa, memberikan sesuatu untuk orang lain berbuka di bulan Ramadan, dia juga dipermudahkan untuk mendapat malam Al-Qadar. Ni satu tips. Nak mudah dapat Lailatul Qadar, maka memperbanyakkanlah oleh kita semua ni dengan memperbanyakkan sedekah. Dan Jibril AS akan datang bersalam dengannya. Kata Nabi, Jibril AS akan datang bersalam dengannya. Bersalam macam mana Ustaz? Wallahu alam. Saya pun tak pernah kena salam dengan Jibril AS. Bagaimana kaifiat dia? Wallahu alam. Tanda orang yang disalami oleh Jibril AS adalah hatinya menjadi sayu dan air matanya akan mengalir. Para ulama mengatakan, kita boleh tahu bagaimana orang tadi disapa oleh Jibril, disalam oleh Jibril AS. Bagaimana caranya? Pada malam yang Jibril AS datang kepadanya itu, hatinya akan menjadi sayu pada malam itu. Maksud dia apa? Ketika dia melakukan ibadah kepada Allah, ataupun sedang dia duduk tadi, bila dia disalam oleh Jibril AS, maka hati dia akan menjadi sayu. Sayu bagaimana? Akan merasa sedih. Mungkin sedih kerana dosanya, ataupun sedih kerana di bulan Ramadan yang bakal ditinggalkan oleh dia. Dan para ulama mengatakan Jibril datang ni waktu bila ni? Dia dikhususkan pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar, bukan setiap malam Ramadan. Para ulama kata pada malam Al-Qadar, bagi mereka yang sentiasa baginya lazim untuk bersedekah, maka antara kelebihannya juga dia akan mendapat malam Al-Qadar. Dan pada malam Al-Qadar tadi, Jibril AS, kata Nabi, akan datang bersalaman dengannya. Dan tanda Jibril AS bersalaman dengannya, apa tanda dia? Pertama, hatinya akan sayu dan air matanya akan mengalir. Ini tanda dia. Ustaz, saya pernah rasa tu. Biarlah rasa itu kita simpan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita takut kalau kita kongsi dengan orang kan, ni dah dengar hadis ni, aku malam tadi ni, mungkin 10 akhir Ramadan nanti, malam tadi ni aku hati aku rasa sayu je, rasa nak nangis je, dah menangis dah, aku cerita dengan orang pula. Takut para ulama kata takut riak pula datang ketika kita menceritakan pada orang lain. Biarlah Allah Ta'ala dan juga kita sahaja yang tahu tentang amalan tadi. Jadi insya-Allah setakat itu saja daripada saya. Saya harap
terjawablah. Hadis tadi betul, berkaitan dengan la ilaha illallah tadi di akhir kalamnya diberi ganjaran syurga, itu betul warid pada hadis Nabi. Maka saya harap terjawablah soalan tadi. Dan apa yang kita dengar pada hari ini, hadis ni insya-Allah habis dah hadis yang pertama. Nak syarah lagi panjanglah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan pada kita untuk kita tingkatkan lagi semangat kita untuk banyak memberi sedekah pada orang lain, banyak berinfak dan banyak memberi hadiah pada orang lain dengan tujuan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana untuk menunjuk pada orang lain dan sebagainya. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Weh, ada soalan lagi ni. Inilah lah. Salam Ustaz, macam mana nak buat sesuatu kerana Allah? Kalau macam ibadah senang untuk buat kerana Allah, contoh solat kerana Allah, puasa kerana Allah, sedekah kerana Allah. Tapi macam mana pula dengan yang lain, macam kerja, macam bawa kereta? Masya Allah. Amalan sebenarnya ikhlas ini adalah amalan hati kita. Para ulama mengatakan ikhlas, bagaimana untuk mendapatkan ikhlas ini. Pertama, ada beberapa perkara yang ulama datangkan. Antara perkara yang paling mudah, para ulama kata kita semak amalan kita. Ketika kita melakukan sesuatu perkara tadi, Ustaz, adakah saya kerja tadi, saya bawa kereta, saya bawa motor, saya duduk rumah, saya lipat baju, adakah dikira ibadah? Ya, dikira ibadah. Para ulama mengatakan dikira ibadah dan diberikan pahala pada amalan-amalan dunia. Diberikan pahala pada amalan-amalan dunia tadi, selagi mana kita menjaga amalan-amalan fardu kita, barulah dikira amalan tadi. Kalau kita nak kerja kita dapat pahala, maka kita kena jaga solat kita. Kalau kita nak pekerjaan kita, apa-apa saja pekerjaan dunia kita nak dapat pahala daripada Allah, maka kita kena dahulukan ataupun kita kena sempurnakan amalan-amalan kewajipan kita dahulu. Maka barulah dikira ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita nak memperbaiki, bagaimana nak tahu amalan kita ikhlas tak ikhlas, itu adalah di antara kita dan Allah. Cuma cara, metod yang para ulama ajarkan bagaimana nak dapatkan keikhlasan tadi. Pertama, kita semak niat kita. Niat ni ada menyemak niat ni para ulama letak pada 3 tempat. Pertama, ketika mula kita melakukan ibadah tadi ataupun pekerjaan tadi. Yang kedua, pada pertengahan kita melakukan pekerjaan tadi. Dan yang ketiga, pada akhir kita melakukan pekerjaan tadi. Para ulama kata, contoh kalau kita melakukan pekerjaan kita pergi kerja pada pagi hari, maka kita tajdid, kita baharukan niat kita bahawa kerja kita ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mencari nafkah atas keluarga kita, maka dikira sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dalam sampai tengah hari, pertengahan waktu pekerjaan, maka kita tajdid lagi niat kita, kita baharukan niat kita. Jikalau tersalah niat kita, maka kita baharukan niat kita balik. Dan sebelum kita balik kerja tadi, nak mengakhiri kerja kita, maka kita baharukan lagi niat kita, supaya niat kita tadi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tu saya pasal saya, insya-Allah saya mohon terjawab soalan yang diberikan tadi. Jadi jika diberi peluang lagi, insya-Allah besok kita akan sambung lagi bacaan hadis kita nanti. Dan kalau ada soalan tu, boleh jangan buat banyak lah, sebab kita kuliah tak panjang nanti. Nanti jadi sejam 2 jam pula. Jadi insya-Allah mana yang mampu saya jawab, saya akan jawab insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada nafsu amarah dan kelemahan diri saya. Semoga apa yang kita dengar hadis baginda Nabi SAW ini, Allah campakkan, Allah datangkan pada hati kita ini untuk lagi memperbanyakkan sedekah di bulan Ramadan ini. Dan Allah memberi kekuatan pada kita untuk kita amalkan apa yang kita tahu selama ini, dan kita ambil iktibar insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Saya bersyai insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim
تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Di luar tu hujan, saya dengar hujan, jangan lupa baca doa hujan. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.